Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini merupakan video yang berkaitan dengan cara penulisan dapatan kajian dan perbincangan. Untuk yang pertama sekali, ayat di sini kamu boleh copy dan kita akan tukar di bahagian yang telah pun dikuningkan. Pastikan objektif 1 dan juga objektif yang kedua awak ambil daripada 2.0 iaitu objektif kajian yang telah pun disemak oleh saya. Jangan salah letak. Di bahagian 5.1 iaitu demografi. Kita akan start dengan jadual yang ketiga, di mana jadual yang ketiga ini merupakan turutan daripada 4.0. Jadi sekiranya dalam 4.0 kamu ada beberapa jadual, so nombor jadual ini akan berturut sehingga ke akhir penulisan ini. Okey, di sini kita akan ada awak punya soalan. Contoh di sini ialah tahap kesihatan. Kekerapan, berapa orang yang menjawab sihat, kurang sihat dan tidak sihat. Ini terpulang kepada data kamu dan kita ada peratus. Okey. Selepas awak keluarkan jadual ini, di bahagian bawah kita akan keluarkan dia punya carta pie. Untuk bahagian demografi responden, kita menggunakan carta pie untuk mempersembahkan data tersebut. Jadi di sini pastikan ada nombor ataupun peratusan bagi setiap carta pie ini, dan di bawah ini ada petunjuk. Tidak lupa juga dia punya tajuk semua huruf besar dan kalau boleh awak boldkan tajuk tersebut. Di bahagian bawah rajah ini awak letaklah rajah berapa-berapa. Okey, tajuk dia apa? Sumber kajian lapangan 2022. Selepas ada jadual dan juga carta pie, di bawah ini kita akan ceritakan berkaitan dengan jadual di atas. Contohnya, jadual di atas menunjukkan tahap kesihatan responden. Sebanyak 27 orang bla bla bla. So awak kena ceritakanlah berdasarkan jadual dan juga berdasarkan kepada carta pie tersebut. Okey, majoriti pelajar tingkatan 6 di SMK Perumbun mempunyai tahap kesihatan yang sihat. So rajah, contoh kalau sini ialah rajah 1, maka di sini merupakan rajah 1 memaparkan rumusan bagi dapatan ini. Ini merupakan data demografi yang pertama. Dalam demografi responden, korang ada 5 soalan. Jadi, kita akan ulang langkah ini bagi data ke-2, 3, 4 dan juga yang ke-5. Untuk data demografi responden, pastikan ada jadual dan ada carta pie. Ulang langkah yang sama. Kita teruskan dengan 5.2, di mana 5.2 ini merupakan objektif yang pertama. Okey, untuk di bahagian tajuk ini, bila saya kata objektif yang pertama, sila buang istilah mengenal pasti dan juga tempat yang kamu kaji. Contoh di sini, awak tengok contoh 1 mengenal pasti jenis makanan berpantang yang diamalkan dalam kalangan masyarakat di taman bla bla bla. So, objektif yang pertama, jenis makanan berpantang. So, kita akan copy ini masuk ke dalam sini. Pastikan awak buang istilah objektif 1. So, 5.2 tajuknya ialah jenis makanan berpantang. Cukup, tak perlu panjang-panjang. Di bahagian jadual, kalau tadi jadual awak kita ada 3, 4, 5, 6, 7. So, di sini merupakan jadual yang ke-8. Ini contoh saja. Sekiranya jadual awak ada yang lain, so awak kena buatlah yang lain. So, tajuk di sini dengan tajuk di sini merupakan benda yang sama. Ini contoh sahaja ya. Jadi, tajuk jadual 8 ialah, saya akan copy masuk ke sini, jenis makanan berpantang. Untuk penulisan tajuk bagi jadual ini, awak kena huruf depan saja yang huruf besar dan kita tidak boldkan dia. So, ini untuk jadual 8. Okey. Kalau di sini jenis makanan berpantang, bermaksud awak copy lagi benda ini dan masukkan tajuk di dalam jadual ini. Okey. So, ini B1 merupakan, ini sebenarnya kod bagi soalan. B1 merupakan soalan yang pertama bagi bahagian 1. So, B ni merupakan bahagian B. Bahagian B merupakan objektif yang pertama. Sebab bahagian A ialah demografi responden.
Jadi jenis makanan berpantang, so awak letaklah semua jenis tu. Kalau ada 5, letakkan kelima-limanya sekali di sini. Okey. Okey. Jenis makanan berpantang. So bila awak dah letak semua ini, yang ini tajuk kita akan boldkan. Okey. Alright. Bila awak letak semua di sini, jadual 8 di atas menunjukkan kita akan copy jenis makanan berpantang yang diamalkan oleh ibu berpantang. Antara jenis makanan tersebut ialah kita akan copy benda ini semua di bawah. Kita akan copy semua benda di sini, akan copy ke sini. Kita akan lihat pula dia punya analisis 4, 3, 2, 1 ini. Contoh, jenis makanan berpantang, dia mengamalkan pemakanan laut. Sebenarnya orang pantang memang tak boleh buat atau tak boleh makan makanan laut ini. Jadi, tidak ada yang menjawab 4 ataupun 3. Yang ramai menjawab ialah 1 dan juga 2. Okey, untuk 1 dan juga 2 merupakan statement atau kenyataan negatif. Maksudnya, majoriti bagi soalan makanan laut ini, jawapannya ialah negatif. Itu yang pertama. Yang kedua, makanan berasaskan daging. Majoriti menjawab 4 dan 3. Bermaksud 4 dan 3 ini merupakan kenyataan positif. Dan kita ada 10 orang yang menjawab negatif. Tetapi apa yang kita akan lihat ialah kenyataan yang mana satu yang lebih banyak orang jawab. Kalau yang B1 tadi ramai orang jawab negatif. Kalau B2 ini ramai yang jawab positif. Jika statement itu merupakan statement yang seimbang, bermaksud 15 orang jawab statement positif, 15 orang lagi menjawab statement negatif. Bermaksud untuk B3 ini analisisnya ialah seimbang. Bila awak dah siap 5.2 bahagian jadual ini, pastikan kawasan ini tidak ada apa-apa benda. So, kita akan stop setakat ini dan kita akan mulakan dengan muka surat yang baharu. Okey. Contoh di sini, B1 ini merupakan rajah bagi makanan laut. Jadi, tajuk bagi graf bar compound ini ialah makanan laut. Ingat, ini merupakan tajuk, maka dia huruf besar, bold dan Times New Roman 12 sahaja. Okey, kalau rajah ini berkaitan dengan makanan laut, maka tajuk bagi rajah ini ialah, saya akan besarkan dahulu. Tajuk dia ialah makanan laut. Okey. Bila di sini ialah makanan laut, dapatan kajian bagi item, kita akan copy makanan laut juga. Kita akan copy di sini. So, dia akan jadi sama. Pastikan tajuk makanan laut, tajuk di sini dan di sini merupakan benda yang sama. Okey, ini merupakan contoh untuk jawapan sukaneka. Okey, yang ini saya tak buat lagi. Tapi saya akan menerangkan cara untuk membuat dapatan kajian bagi setiap soalan dalam objektif yang pertama dan objektif yang kedua. So, ini merupakan contoh sukaneka. Jadi, pertama sekali, ini ayat dia. Okey. Item sukaneka mendapat. Itu tadi yang kita buat maklum balas positif. Orang banyak jawab positif ke orang banyak jawab negatif. So, mendapat maklum balas positif berbanding maklum balas negatif. Kita akan titik. Alright, yang seterusnya, awak kena keluarkan dia punya data. Seramai berapa orang responden menjawab S, berapa orang yang jawab S, berapa orang yang menjawab TS dan juga STS. Di sini kita akan menggunakan perkataan STS, TS, S dan juga SS. Kita tak menggunakan nombor 4, 3, 2, 1. Okey? Seterusnya, yang warna hijau ini merupakan pemerhatian. Apa yang awak perhatikan berkaitan dengan sukaneka tadi? Adakah sukaneka ini merupakan aktiviti yang mendapat perhatian daripada pelajar
atau pelajar suka dengan benda ini dan apa contoh sukaneka yang dilakukan ataupun jenis aktiviti di dalam sukaneka itu. Contohnya, tiup belon sampai pecah, lari berpasangan, pancing botol dan juga balentin. So, di bahagian pemerhatian ni awak kena ceritalah apa yang awak perhatikan untuk setiap item tersebut. Itu yang berwarna hijau. Untuk yang berwarna pink ini merupakan bahagian temu bual. Okey, temu bual, salah satu soalan yang ditanya ialah soalan sukaneka. Jadi berdasarkan kepada temu bual tersebut, awak kena ceritakanlah penulisan tersebut dengan lebih mantap dan dia akan menjadi lebih panjang. So awak boleh baca di sini apakah yang saya tulis, apa data sokongan yang boleh menguatkan dapatan tersebut. Okey, ini yang berwarna pink. Dan akhir sekali seperti biasa, rajah berapa di atas memaparkan rumusan bagi dapatan ini. Okey, setiap pelajar diwajibkan untuk menulis pemerhatian dan juga temu bual untuk menyokong data yang awak telah pun buat tadi. Dan setiap ayat di sini, pastikan menulis dapatan tersebut sebanyak 180 patah perkataan atau merangkumi lebih kurang 14 ke 16 baris. So, lagi panjang itu lagi bagus. Semakin pendek dapatan awak, dia akan kurang markah. Senang cerita macam tu je. Di bahagian B ini atau 5.2 ini merupakan objektif yang pertama. Jadi, setiap item-item ini akan ada dia punya graf bar compound. Ini hanya makanan laut. Okay, awak tak boleh menggabungkan kelima-lima item dalam satu graf. Salah. So, jika ada 5 item bermaksud awak akan ada 5 graf bar. Okay, dan proses yang sama akan berlaku sehinggalah ke item makanan sampingan. Sama sahaja caranya. Okey, kita akan masuk kepada bahagian 5.3 iaitu objektif yang kedua. Cara dia sama seperti 5.2 di mana kita akan berikan tajuk bagi 5.3 ini. Caranya ialah kita akan buang istilah mengkaji dan juga tempat. Contoh yang di sini ialah mengkaji manfaat berbelanja secara bijak. Jadi, tajuknya ialah manfaat berbelanja secara bijak. Kita buang mengkaji dan kita akan buang tempat dan yang tak ada kaitan pun kita akan buang. Jadi, dia akan jadi macam ni. Ini saja tajuk dia. Tajuk dia tak panjang, pendek sahaja, ringkas, padat dan tepat. Okay. Bila tajuk di sini ialah manfaat berbelanja secara bijak, automatik di sini tajuk yang sama. Pastikan awak tidak boldkan dia, huruf besar hanya pada perkataan-perkataan yang pertama sahaja. Jadi, jadual di sini merupakan manfaat berbelanja secara bijak. Tajuk dia akan sama dengan di sini. Okey, yang ini kita kena boldkan. Di sini ialah item-item yang berkaitan dengan manfaat berbelanja secara bijak. Sama seperti konsep 5.2 tadi, awak akan masukkan semua data-data dia dan kita akan masukkan jadual apa di atas menunjukkan manfaat berbelanja secara bijak. Okey, untuk panjangkan lagi ayat ini, kita akan copy. Manfaat berbelanja secara bijak dalam kalangan siapa-siapa. Dah hilang. Okay, so nanti awak kena, di sini kita akan panjangkan sedikit ayat ni, dalam kalangan penduduk di kawasan kajian. Okay, ni contoh. Kalau ada apa-apa salah, so sila edit. Jadi, manfaat berbelanja secara bijak terdiri daripada, so awak ceritalah. Manfaat berbelanja secara bijak terdiri daripada, okey, yang sini awak tulislah apa-apa di situ. Okey, kita akan hilangkan bold dia. Yang ini depan sahaja huruf besar. So, sama saja konsep dia. Bila awak dah letak semua item-item ini, contoh yang pertama menjimatkan wang. Jadi, tajuk bagi graf ini ialah menjimatkan wang. Nanti awak kena edit lah apa yang sepatutnya. Raja, nama tajuk dia apa dan sebagainya lah.
penulisan itu sama seperti contoh yang telah pun dikemukakan di atas. So, awak boleh tengoklah segala kod yang saya telah pun berikan, segala highlight yang saya telah buat, pastikan awak letak pemerhatian dia apa, tembuhan dia macam mana, dan pastikan penulisan ini melebihi 180 patah perkataan, antara 180 patah perkataan. Dan awak kena ulang langkah ini pada item yang ke-2, 3, 4, 5 bagi objektif yang kedua. Sama sahaja step dia. Sekian sahaja untuk kali ini. Kita jumpa lagi untuk video yang seterusnya. Terima kasih.